Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita, tuan-puan, setelah kita bercunti hampir 5 ke 6 bulan. InsyaAllah malam ini kita akan sambung balik perbincangan berkaitan dengan konsep ketuhanan. Kita akan sambung ciri ketuhanan yang ke-6. Dia ada 13 ciri sahaja dalam kitab kita ini. Ciri ini maksud dia adalah ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Inilah dia panggil kita sedang mencari info yang paling besar, info yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama dalam ilmu usuluddin, kata al-Imam Sanusi, kenapa mahalnya ilmu usuluddin ini sehingga dia berada martabat yang pertama. Ilmu usuluddin ini dia berada pada standard yang pertama. Itulah kalau baca hadis, Nabi menceritakan, Nabi menjelaskan amalan yang paling besar ialah kepercayaan kita kepada ketuhanan. Itulah amalan yang paling besar berbanding dengan amalan-amalan lain. Berbanding dengan amalan batin yang lain, berbanding dengan sabar, berbanding dengan rendah diri, berbanding dengan qanaah. Semuanya itu adalah amalan batin, tetapi dari segi merit, dari segi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih besar amalan akidah. Kenapa kata ulama? Kata al-Imam ataupun al-Imam Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin, kerana ilmu ini berkaitan dengan diri dan ciri Tuhan. Adapun ilmu fiqh, tuan-puan, itu ilmu tentang tata cara dan tata kelola berkaitan dengan protokol melakukan ibadat kepada Tuhan. Bukan jenis ilmu diri dan ciri yang ada pada Tuhan. Sebab itulah nilai dia lebih besar, tuan-puan. Kita akan sambung malam ni ciri yang ke-6 yang bernama wahdaniyah. Surah 4. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sambung mustahil maknanya. Baik, sebelum kita baca mustahil, tuan-puan, saya ulang sikit supaya kita refresh balik. Dah lama kita tinggal. Yang kita nak bincang, tuan-puan, adalah konsep keesaan kepada Tuhan. Itu ciri dia. Nama dia ialah Ahad ataupun Wahdaniyat. Apabila kita faham yang ni, tuan-puan, insya-Allah apabila kita baca Qul huwallahu ahad, ahad itu ciri yang ada pada diri dia. Kita baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, insya-Allah kita akan nampak apabila kita ada info basic ini. Apabila kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama itu Qul huwallahu ahad. Kalau kita ada info basic ni, tuan-puan, insya-Allah akan ada kerangka basic dalam minda kita. Kalau kita tidak ada info ini, kita akan, dia ada dua situasi.
sama ada dalam gambar minda kita dia blur, langsung tidak ada gambaran. Qul huwallahu ahad, dia tidak ada apa-apa gambaran dalam minda kita, dan perasaan memang tak akan feeling lah apabila tak dia gambaran dalam minda, tak faham apa, memang dia tak akan perasaan apa. Berkaitan dengan ahad itu tidak ada perasaan. Perasaan ada, itu perasaan lain. Situasi yang kedua yang bahaya, apabila dia baca qul huwallahu ahad, dia akan tergambar kerana dia tahu terjemahan, translate, dia tahu ceritakanlah wahai Muhammad, Allah perintah supaya Nabi beritahu kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, huwa, yang dia ini masuk pada, refer kepada Tuhan. Tuhan ini bercirikan ahad, satu. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia suruh Nabi kita ini turun ke dunia dan cerita berkaitan dengan konsep ketuhanan. Yang pertama, Allah perintah supaya cerita diri Tuhan ini bercirikan satu. Apa tergambar di minda kita? Satu ini kita tergambar ini satu jirim, satu fizikal, satu angka. Imajinasi dalam minda kita ini, Allah ini satu. Macam mana satu? Satu seperti kita satu angka maksud dia. Walaupun kita tahu laisa kamitslihi syai' ataupun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu ciri yang lain. Surah ataupun surah Ikhlas ayat yang terakhir itu dia menceritakan ciri yang kita akan bincangkan datang, iaitu ciri yang tak sama dengan makhluk. Lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tahu tapi tergambar di minda dia angka, maka gambaran angka itu tuan-puan tidak tepat dengan situasi yang sebenar. Baik, itulah kita recall balik. Baik, yang sebenarnya macam mana tuan-puan? Yang kata konsep keesaan, konsep ketunggalan, ataupun dipanggil satu pada Tuhan, Tuhan bercirikan satu, bercirikan esa. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-puan, yang kata esa ataupun satu ataupun tunggal ini, dia merujuk kepada tidak berbilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berbilan ini sama ada dari sudut diri dia tak berbilan, ataupun dari sudut ciri yang ada pada diri dia tidak berbilan. Dan yang paling penting tuan-puan, yang ketiganya ialah dia tidak berbilan dari sudut perbuatan dia. Kita akan buat conclusion malam ni tuan-puan. Yang paling penting adalah tidak berbilan dari sudut perbuatan. Ini yang paling penting. Kita akan buat kesimpulan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, yang paling penting makna. Yang tadi terjemahan, yang kata tak berbilan dari segi diri dia, tak berbilan. Apa makna satu pada diri, satu pada ciri, satu pada perbuatan? Sebuah ahad tergambar di minda kita, kerangka dia ialah ada tiga. Satu pada diri Allah, diri dia satu. Dan yang kedua, ciri dia, sifat yang ada pada dia, dia tak berbilan, satu pada sifat. Kita bincang ni tuan-puan, ada 13 sifat. Malam ni yang ke-6, dan 7 berbaki 7 lagi kita akan bincang. Lepas Ramadan ni ada 7 lagi. 7 tu tuan-puan, dia tidak berbilang. Qudrah pada dia satu, tidak ada 2 qudrah, tidak ada 3 qudrah. Dan yang ketiga tuan-puan, satu pada perbuatan. Apa saja perbuatan, tidak ada perkongsian ataupun sharing dengan mana-mana makhluk. Baik, itu terjemahan. Makna apa tuan-puan? Makna inilah yang kita nak faham. Apabila kita kata satu pada zat, apa makna dia? Apabila kita kata satu pada ciri, apa makna dia? Makna itulah yang kita nak faham, Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ringkasan. Makna satu pada diri, bukan satu pada, kalau kita tuan-puan, kita ni satu, dipanggil satu, tapi hakikat sebenar di sisi Allah, kita bukan satu, kita berbilang. Kita kata handset ini satu pada angkanya, pada fizikalnya satu, tapi pada hakikat di sisi Allah, dia bukan satu. Sebab itulah yang kita nak nafinya, takut tergambar imajinasi kita, Allah ini satu pada angka seperti yang kita faham. Tidak.
Apa maksud satu pada Allah? Satu pada Allah yang kata Allah tidak berbilang pada diri dia. Apa maksud tak berbilang pada diri dia? Tidak berbilang pada diri dia, ternafi bilangan pada diri dia sama ada dalam bentuk yang berjuzuk ataupun bersusun. Allah Ta'ala ni diri dia tuan-puan, yang kata satu ini, apa maksud satu? Dia ternafi bilangan. Sama ada bilangan ini dalam bentuk yang bersusun, beberapa unsur. Tidak. Allah Ta'ala satu dia tidak bersusun beberapa unsur. Seperti kita bersusun beberapa unsur. Air, setitis air, kita nampak tuan, satu titis air. Sebenarnya bukan satu titis air pada hakikat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana air itu dia mengandungi beberapa molekul air. Walaupun satu, tetapi dia mengandungi beberapa juzuk kejadian air itu yang Allah ciptakan. Maka Allah ini kita faham tuan-tuan, yang pertama satu pada diri dia, iaitu ternafi bilangan dalam bentuk bersusun beberapa unsur. Ataupun yang bentuk yang kedua, dia ada dua bentuk saja tuan-tuan. Ataupun Allah Ta'ala ini juga satu ini ternafi bilangan dalam bentuk yang munfasil, yang terasing. Ada dua, ada tiga. Yang ini kita mudah faham. Diri Allah dua, diri Allah tiga. Yang tu memang kita dah faham. Sebab itulah ulama nak bagi kita clear betul-betul, nak bagi kita confirm betul-betul kepahaman, ulama buat dalam dua bentuk bilangan. Sebab bilangan pertama kita dah faham. Apa dia? 2, 3, 4. Maksudnya ada Allah yang sama power, yang sama 2 ke atas. Tidak. Jadi bentuk yang tu kita dah faham. Cuma kita nak upgrade kepahaman kita, dalam bentuk yang bersusun beberapa unsur. Itu juga bukan satu pada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan tuan-tuan, kejadian Allah Ta'ala ni diri dia tak sama dengan kita, satu juga, tapi hakikat satu Allah ini hakikat yang real, yang sebenar-benar, iaitu satu pada diri dia, bukan dalam bentuk bersusun beberapa unsur. Settle. Yang kedua tuan-tuan, aspek yang kedua, Allah ni satu pada ciri. Maka kita faham gabun serentak. Sekejap lagi kita akan reditkan dengan apa nama ini, study case. Kenapa Abu Bakar, kenapa Bilal bin Rabah, apabila orang seksa dia sebut ahad, ahad, ahad. Kita last kali kita akan relate dengan study case Bilal bin Rabah. Ini supaya kita lebih clear. Rizak tu berada pada Bilal. Kita masih belum clear mana lagi Rizak. Sebab apa? Sebab kita baru proses. Baru follow proses. Jadi Rizak itu Bilal dia ada Rizak dia. Bila apabila orang pukul dia, orang seksa dia, orang rejam dia tuan-tuan, dia mengeluh, keluhan dia dalam bentuk yang ahad, ahad. Kenapa? Inilah tuan-tuan. Bila ini dia menggabung, jalinkan tiga ciri Allah Ta'ala ini, satu kalimah itu tuan-tuan, lahir ciri asas tiga. Satu pada diri, satu pada ciri, satu pada perbuatan. Bila nampak, bila faham, sehingga naik upgrade lagi knowledge yang ada pada Bilal, iaitu dia dah feeling. Dipanggil dalam ilmu tasawuf syuhub af'al. Itu biar dulu. Kita settlekan dulu ilmu basic, iaitu ilmu dipanggil apa? Info ringkas berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua baru feeling, itu ilmu lain, ilmu tasawuf. Kita settle satu-satu. Sebab inilah proses, inilah structure penting tuan-puan. Kalau di agama ni tuan-puan mudah saja, tak payah. Kalau kita kena proses dia. 3 ke 4 tahun kita boleh faham dengan cantik, semak kepahaman agama kita. Tapi kalau kita tak kena proses tuan-puan, 10 tahun pun kita tak akan faham. Ini proses yang ulama dah susun, modulkan. Yang kedua tuan-puan, apabila kita sebut satu ni pada ciri. Apa maksud satu pada ciri? Ciri ini berada pada diri dia lah, diri Tuhan. Maksud dia tuan-puan, ciri dia ini dua bentuk juga, mudah. Bentuk pertamanya,
Satu ini dia ternafi bilangan. Ciri dia ini bilangan dalam bentuk apa tuan-puan? Dalam bentuk 2 ataupun 3 kudrah. Ini mudah. Ciri dia kan kita akan bincang tuan-puan, ada kudrah ciri dia, ada iradah, ada basar, pelihat. Maka Allah Ta'ala ni satu ciri dia, dia ada satu pelihat, satu pendengar, satu pekata. Dia tidak ada 2, tidak ada 3. Ini mudah tuan-puan. Satu pada ciri dia dalam bentuk pertama ini, dia ternafi bilangan dalam bentuk yang panggil apa? Bentuk yang terasin, iaitu tidak 1, tidak 2, tidak 3 dan ke atas. Baik. Lagi yang kata ciri makna esa pada sifat. Makna esa pada sifat ini, okey, yang kedua apa tuan-puan? Ciri yang kedua ini dalam bentuk apa yang kata satu pada ciri? Satu pada ciri ini, ciri Allah Ta'ala ini dia tak orang panggil sama. Yang tadi 2, 3, yang tu mudah faham. Ciri Allah Ta'ala juga yang kata satu pada ciri dia, ciri dia tidak ada persamaan dengan ciri yang lain. Walaupun satu, tapi ada ciri yang lain. Contoh dia tuan-puan, kita ada ciri kita qudrah. Allah pun ada ciri qudrah. Maka kita ciri qudrah sama dengan ciri qudrah yang ada pada Allah. Maka itu dinamakan 2 pun tidak. Dalam bentuk yang pertama mudah faham, ciri Allah 2 ke atas, tidak. Allah tidak berbilang ciri dia, hanya satu. Satu ini, satu yang tidak berbilang, ataupun satu juga, satu yang tidak ada persamaan dengan ciri yang lain. Mana ciri yang lain? Kita. Kan kita pun ada qudrah, pekuasa yang boleh tuan-tuan bergerak sampai sini. Kenapa? Kerana tuan-puan ada ciri dalaman kita ini yang kita panggil qudrah, yang kita panggil tenaga, yang kita panggil ghain. Itu ciri dalaman kita. Sama tak dengan ciri Allah? Sebab Allah pun ada ciri yang nama dia qudrah, nama dia pekuasa. Maka tak sama. Baik, settle tuan-puan. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan ini tuan-puan, iaitu perbuatan Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan perbuatan yang lain. Perbuatan ini dia merujuk kepada perbuatan Allah dan perbuatan baharu. Kita ni ada perbuatan tuan-puan, perbuatan gerak kita, perbuatan melangkah kita. Itu perbuatan. Adakah kita berkongsi dengan Allah Ta'ala? Tidak berkongsi dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan ahad, satu. Tidak ada yang lain. Cuma zahirnya yang lain itu zahir. Secara zahir, dia keluar melalui makhluk. Kita ni tuan-puan melangkah, keluar daripada kita. Perbuatan itu keluar daripada kita. Kita yang mengangkat tangan, zahirnya kita, tapi hakikatnya Allah yang menjadikan qudrah dan menjadikan perbuatan kepada kita. Itu dipanggil satu pada perbuatan Allah Ta'ala. Maksud dia ialah perbuatan Allah tidak berkongsi dengan perbuatan yang lain, dan juga perbuatan Allah ini tidak ada satu mana-mana perbuatan Allah yang sama dengan perbuatan lain. Serta tuan-puan. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mustahil berbilan-bilan zatnya. Ini penutup tuan-puan, penutup kepada tajuk ini. Mustahil ini maksudnya tidak ada pada Tuhan, tidak layak pada Tuhan. Kita baca dulu, kemudian last sekali kita akan buat kesimpulan tuan-puan. Kesimpulan, kita akan tengok, kita rangkumkan ketiga-tiga itu dan kita relatekan dengan rizat yang ada pada Bilal bin Rabah. Mustahil berbilan-bilan zatnya. Kenapa mustahil pada Allah berbilan zat? Kerana Allah ni bersifat dengan tak berbilan. Jadi ciri Allah Ta'ala ini tak berbilan, itu ciri yang ada pada dia. Yakni mustahil zatnya, zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala itu bersusun
daripada beberapa unsur. Suku ni beberapa unsur. Mustahil Allah Ta'ala diri dia bersusum daripada beberapa unsur. Suku tu maksud unsur. Dan mustahil ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini bentuk yang kedua. Mustahil berbilan-bilan sifatnya sifat Allah Ta'ala, yakni mustahil qudrahnya qudrah Allah dua. Ini kita dah sebut tadi tuan-puan. Mustahil qudrahnya dua atau lebih banyak. Mustahil qudrahnya tiga. Perkuasa Allah Ta'ala ni satu sahaja, pelihat Allah Ta'ala satu sahaja. Dia walaupun tugas pelihat itu meratai ataupun dia punya meliputi semua, dia akan melihat semua benda yang dia cover, semua benda yang mungkin. Dia tak lihat benda yang istihalah. Tetapi bukan bermakna kita tengok fungsi pelihat Allah ini sangat luar biasa, bukan bermakna dia dua dan tiga. Dia hanya satu pelihat saja. Kita akan masuk pelihat, kita akan bincang tuan-tuan secara detail apa bidang tugas pelihat yang Allah cover. Barulah kita punya kepahaman kita mantap tuan-tuan. Baru kita tahu apabila kita baca innallaha sami'un basir, Allah maha melihat dan maha mendengar, kita akan nampak apa yang Allah lihat, apa yang Allah dengar. Kita jangan kita tengok kepada ukur kepada fungsi mata kita. Masa kita ini sangat terhad. Mustahil berbilan sifat, yakni mustahil qudrahnya dua atau lebih banyak. Demikian pula sekalian sifat yang lain daripada qudrah. Samalah ada 7 sifat ma'ani lagi, 7 ciri. Qudrah, irada, ilmun, haya, sama, basar, kalam. 7 ciri. 7 ciri itu ciri yang real, yang ada pada diri Tuhan, yang boleh dilihat oleh ahli syurga. 7 ciri ini tak perlu hafal tuan-puan. Bukan bermakna kita tak ingat 7 ciri ini kita tak kenal Tuhan. Tak. Yang penting kita tahu. Tapi kalau kita tahu ciri asas ini, bermakna kita dah ada info asas berkaitan dengan ketuhanan, kita dah kenal secara asas. Tapi kalau kita tak tahu, lagi tak ingat, yang tu dinamakan orang yang berpura-pura mengenal Tuhan. Dia hanya kenal sekadar nama sahaja, tapi dia tak kenal secara real. Jadi setengah orang dia takut, adakah dia nak kena hafal 7 ciri yang ada pada diri Tuhan? Tak perlu hafal, hanya tahu sahaja. Baik. Dan mustahil ada yang lain, jadi ada zat yang lain, zat Allah Ta'ala yang lain, yang mempunyai sifat, yang mempunyai ciri. Ciri yang mana? Seperti ciri Allah Ta'ala. Mustahil ada satu diri yang lain, ada satu zat yang lain mempunyai ciri yang sama dengan ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Itu mustahil. Ini kita dah faham. Dan mustahil berbilan perbuatannya, yakni mustahil Allah Ta'ala perbuatan Allah Ta'ala itu berkehendak kepada yang menolong, yakni berhajat kepada orang yang membantu, tidak berhajat kepada orang lain. Ini tempat yang penting tuan, supaya kita tidak berlaku syirik khafi. Syirik jali itu memang clear semua, tapi syirik khafi ini kepahaman, pegangan dalaman kita itu ada kepercayaan dia tentang perbuatan yang lain turut memberi kesan. Contoh tuan-puan, takbir Allahu Akbar ataupun dia melangkah, ketika mana dia nak berjalan, dia boleh berjalan. Maka orang tanya dia, Haji, kuat Haji ni? Alhamdulillah. Dia terkuat lah ni. Tu yang boleh melangkah ni. Apa yang dia nampak pada kekuatan dia, pada setiap langkah dia, setiap pergerakan dia, setiap dia angkat tangan, dia nampak ini total ataupun sharing dengan Allah.
Sama ada dia nampak ini secara keseluruhan perbuatan dia, satu. Ataupun situasi yang kedua, dia sharing. Perbuatan dia separuh, perbuatan Allah separuh. Kedua-dua kepercayaan ini semuanya ditolak. Tidak tepat dan salah dengan kepercayaan sebenar. Yang sebenarnya tuan-puan, perbuatan Allah Ta'ala ini satu. Apa makna satu? Dia tidak sharing dengan unsur yang lain, tak sharing dengan kita. Dia buat perbuatan. Kalau kita ada perbuatan sendiri tuan-puan, melangkah kita rasa nak melangkah, kita melangkah, itu perbuatan kita, tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, bermakna kita juga ada perbuatan, ada qudrah, ada perkuasa, dan ada perbuatan lahir daripada ciri kuat kita. Kuat itu ciri. Perbuatan itu dia panggil lahirnya pergerakan itu dia panggil perbuatan hasil daripada ciri kuat. Maka yang sebenarnya ialah, inilah tempat yang perlu kita fokus dalam ilmu akidah, yang sebenarnya dinamakan itu wahdatul af'al, yang berada di dalam ahad, qul huwallahu ahad. Aspek yang ketiga, wahdatul af'al ini dia panggil apa tuan-puan? Satu pada perbuatan Allah, tidak dua dan tidak tiga. Satu ini kita dah sebut tadi, perbuatan Allah tidak berkongsi dengan perbuatan makhluk. Satu, ataupun perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Maksud dia bukan makna Allah ada perbuatan, makhluk ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Sama maksud apa tuan-puan? Maksud sama ini, perbuatan dia panggil dalam bahasa akademik, perbuatan yang memberi bekas, iaitu daripada tidak ada kepada ada. Maka bukan perbuatan makhluk, tapi itu adalah perbuatan Allah. Macam mana lahir? Cuma nisbah kepada makhluk. Allah letak lahirnya gerak itu pada perbuatan makhluk. Maka di sinilah tuan-puan, dalam ilmu akidah dipanggil dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tempat yang kita kena fokus ialah di sinilah dinamakan usaha dan ikhtiar. Usaha itu refer kepada apa tuan-puan? Nama usaha ini panggilan. Kita biasa dengar usaha ikhtiar, kita berusaha melangkah, Allah izin, itu bahasa kita. Apa makna usaha itu? Kita melangkah, dinamakan usaha kita. Apa makna usaha kita? Usaha ini tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Kepada perbuatan kita. Allah jadikan perbuatan kita dan Allah jadikan ciri kudrah pada kita serentak. Maka serentak Allah jadikan dua benda pada kita ni. Allah jadikan perbuatan pada kita, dan Allah Ta'ala jadi ciri pada kita. Ciri kuat tu tuan-puan, kuat tu ciri. Sifat rasa gain ada, tenaga ada, energi tu dia dari orang panggil natijah. Sebab apa energi ada? Sebab dah ada ciri. Apabila ada ciri, ada perkuasa, ada kudrah, maka dia rasa bertenaga. Tenaga tu lahir daripada ciri yang ada pada diri dia. Siapa buat ciri? Allah mencipta ciri makhluk. Dan satu lagi tuan-puan, Allah cipta satu benda lagi. Jangan nampak ciri. Allah cipta satu benda. Apa dia benda ini? Perbuatan. Lahir daripada apa? Daripada ciri. Maka serentak dia buat, tanpa ada mana-mana dahulu. Bukan makna Allah buat ciri dulu, kemudian Allah buat perbuatan. Asin, tidak. Ini dalam ilmu dia, dan ilmu Allah Ta'ala kita tak tahu. Sebab dia merujuk kepada serentak Allah mencipta ciri kita kuat ni, dan perbuatan lahir daripada ciri kita ini serentak, tanpa dahulu dan tanpa kemudian. Itulah usaha. Bahasa ringkasnya tuan-puan, tak nak sebut panjang, bahasa ringkas kita panggil usaha. Saya usaha nak datang, decide dah, iradat. Sebab tu tuan-puan boleh decide. Tuan-puan mula-mula nak datang ke sini ni, tuan-puan decide dulu, aku ni nak pergi ke solat jemaah, nak pergi ke solat isyak, nak pergi solat isyak, nak pergi tu tuan-puan, dia panggil iradat ni, dia decide dengan iradat. Kenapa boleh decide? Kerana ada ciri iradat. Kerana ada ciri yang bernama iradatun. Ada ciri yang bernama iradatun. Apabila dia dah decide nak pergi tuan-puan, maka dia susuli dengan usaha. Apa makna usaha?
dia berusaha melangkah. Tu bahasa kita. Apabila dia nak, kemudian dia cuba nak melangkah, maka di situ Allah izin. Apa maksud Allah izin? Allah cipta qudrah. Allah cipta perbuatan. Tetapi dalam ilmu Allah Ta'ala, dia tak tahu mana dulu tuan-puan. Ni dia panggil serentak ni. Maka nisbah kepada siapa tuan-puan? Nisbah kepada kita. Allah cipta ni untuk kita, maka keluar perbuatan itu pada kita. Apabila keluar perbuatan pada kita, zahirnya pada kita, maka di sinilah dalam ilmu kalam, ilmu aqid, Ahlussunnah wal Jamaah, ada dosa dan pahala. Walaupun hakikat tuan-puan Allah Ta'ala semua. Kita nak datang sini ni, hakikat dia Allah Ta'ala yang beri, yang izin. Nak angkat tangan solat tadi tuan-puan, boleh angkat tangan. Kenapa boleh angkat tangan? Allah ciptakan kudrah, Allah ciptakan perbuatan sehingga kita angkat boleh. Maka kita boleh angkat, keluar daripada kita, Allah bagi pahala. Sedangkan hakikat sebenar, real yang sebenar tuan-puan, di sisi Allah Ta'ala perbuatan kita tidak ada. Semuanya perbuatan Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita. Kenapa? Rin kita ni, roh kita ni Allah buat. Jasad kita pun Allah buat. Ciri yang ada pada kita Allah buat. Kemudian apabila ada ciri, Allah cipta pula perbuatan. Semua dia cipta. Tiba-tiba kita mengaku hak kita, maka tak kena. Orang yang kenal sungguh tuan-puan, dia nampak semuanya Allah Ta'ala. Sebab itulah dipanggil usaha. Kita kan orang, bahasa kita kan bahasa orang yang akademik sikit ni, orang yang belajar ni, tu dia kata, bahasa kita, dia kata kita ni hanya usaha saja. Apa maksud dia tuan-puan? Usaha saja merujuknya nisbah lahir daripada kita tu Allah cipta perbuatan, Allah cipta ciri, hanyalah lahir pada kita saja. Lahir pada kita. Allahu Akbar. Tak ada pun tak apa. Dia suara tu biasalah tuan-puan. Suara dia tak tersekat-sekat tu. Tu standard tu. Tapi bagi air lagi bagus dilincikan. Baik. Itu tuan-puan sebab usaha jangan nampak kita. Nampak kita boleh fizikal, zahir memang, adat memang keluar pada kita. Sebab tu tak salah kalau tuan-puan kata siapa yang solat? Kita solat. Kalau hakikat memang salah bukan kita. Yang solat tu sebenarnya ialah Allah Ta'ala yang cipta perbuatan. Perbuatan yang boleh solat tu. Lepas tu pula tuan-puan daripada awal rumah dah aim awal. Siapa yang cipta ciri dalaman yang boleh aim tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta ciri yang nama dia iradah, keinginan, kemahuan. Dia panggil iradah kulliyah, keinginan secara umum. Siapa yang cipta? Allah. Kemudian apabila ada keinginan secara umum, kita pun menentukan secara spesifik. Aku nak makan, aku nak berjalan, aku nak solat. Siapa tentu? Kita. Kenapa boleh tentu? Allah Ta'ala cipta keinginan. Allah cipta keinginan sehingga kita boleh tentu nak datang buat kebajikan. Kemudian kita langkah datang. Allah cipta ciri kudrah yang boleh melangkah. Dan Allah cipta perbuatan melangkah sampailah ke surau. Lalu Allah cipta pula pergerakan takbir Allahu Akbar. Semuanya Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kita. Maka nisbah lahir pada kita inilah dipanggil usaha. Maka dengan sebab itulah kita ada pahala dan dosa. Walaupun kita tidak bercampur sedikit pun unsur dengan Tuhan. Semuanya urusan dia. Sebab itulah tuan-puan nanti akan datang kita akan detailkan. Sebab itulah ke syurga ke neraka ini Allah tentu dari awal lagi. Abu Jahal nak ke neraka, Allah tentu awal lagi. Abu Bakar nak beriman kepada Allah, Allah tentu awal. Jadi drama dia punya plot cerita, jalan cerita ni tuan-puan, pengarah ni, direktor ni ialah Allah Ta'ala. Dia dah lakar awal lagi. Adakah zalim Allah Ta'ala mencipta Sayyidina Abu Jahal, mencipta Abu Jahal kemudian meletakkan dalam neraka? Tak zalim Allah. Kenapa? Kerana diri dia yang cipta, ikut dia. Orang kata kalau macam ni zalim Allah Ta'ala cipta Abu Jahal untuk sengaja meletakkan dalam neraka. Cipta Abu Bakar
untuk nak letakkan Abu Bakar dalam syurga. Ini barang dia, hak cipta terpelihara. Ikut dia lah, dia nak pattern macam mana, hak ni dia nak letak dalam syurga, hak ni dia letak neraka. Tidak ada zalim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tuan-tuan, kita baca express sikit, kita dah tahu apa dia usaha tu. Maka sekalian manusia dan jin dan malaikah. Di sini kita express kata tuan-tuan, kita dah azan, kita dah nak azan dah. Maka sekalian manusia dan jin dan malaikah dan sekalian binatang, itu pada hakikatnya semua benda tadi, semua manusia, jin dan malaikat dan binatang, tiada ada yang kuasa menjadikan perbuatannya. Apa saja perbuatan jin, manusia, binatang, tuan-puan, tidak ada mana-mana yang boleh mencipta perbuatannya sendiri melainkan Allah saja. Perbuatan melompat binatang, pakarnya kita puji binatang, tak nampak pun Allah Ta'ala, tak nampak pun siapa mencipta kehebatan perbuatan tersebut. Ini kita belajar akidah ni tuan-puan, supaya dalam minda kita nampak hak pencipta sebenar. Kita nampak rizak ini, kita nampak rizak ni daripada siapa? Nampak Allah. Kenapa? Kita ada info yang sebenar kita ada. Walaupun kita puji, boleh puji orang zahir, oh hebatnya dia, oh pakarnya dia, oh binatang ni lah paling hebat di dunia, ketangkasan paling tangkas, binatang liar yang paling tangkas ini kalau bak memburu singa, contohlah kita kata, kita letak di singa zahir, tapi hati kita pandang Allah Ta'ala. Salah ke tidak? Tak salah. Kenapa? Kerana itu percakapan zahir, tetapi hakikat kita nampak Allah Ta'ala. Begitu juga kita tuan-puan, kita apa saja kita buat. Sebab tu kenapa sunat alhamdulillah, puji, kerana puji ni sebenarnya yang buat cantik ni bukan aku pun, Allah Ta'ala izin. Tak nampak diri dia, tak nampak sedikit pun diri dia yang hebat. Kenapa? Kerana diri aku pun Allah cipta, perbuatan yang keluar daripada aku pun Allah cipta, idea yang ada dalam minda aku pun Allah beri. Allah berikan idea dia ini. Bukan dia fikir keluar. Hak dia kata ini idea aku. Ya, idea keluar daripada minda dia, tetapi Allah Ta'ala yang beri. Usaha dia sahaja. Dan perbuatannya itu semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Tiada kuasa bergerak melainkan jika digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita dah bahas dulu tuan-puan. Kita dah bahas dulu kenapa orang dia nak sangat bergerak tuan-puan. Keinginan nak kita pergi melawat ziarah kawan-kawan kita yang stroke mata, yang stroke tak boleh angkat tangan. Nak sangat dia bercakap, tak boleh bercakap. Nak sangat dia berjalan, tak boleh berjalan. Nak sangat dia bergerak angkat tangan, tak boleh. Kenapa? Kerana Allah tak izin. Allah tak jadikan perbuatan pada dia. Tu dipanggil Allah tak izin, bahasa kita lah. Sebenarnya, bahasa sebenar, Allah tak mencipta perbuatan bagi dia, walaupun Allah cipta kudrah bagi dia. Ada kudrah dia. Kudrah tu maksudnya Allah tak tarik habis lagi. Ciri tenaga pada dia Allah tak tarik habis, masih ada Allah cipta. Tetapi yang Allah Ta'ala tak ciptanya ialah perbuatan pada dia. Batu dia nak bergerak tak boleh. Ini kita nampak bahawa semuanya perbuatan Allah Ta'ala berada di kalimah Qul huwallahu ahad. Melainkan jika digerakkan oleh Allah Ta'ala dan tiada kuasa diam. Kita kalau nak diam tuan-puan, diam ini pun Allah Ta'ala yang menjadikan diam. Allah Ta'ala menjadikan diam, kita boleh diam. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan diam tuan-puan, bergerak sepanjang masa. Bergerak sepanjang masa. Sekarang ni tuan-puan, kita kenal Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata alhamdulillah, kalau aku nak bergerak Allah izin bergerak, kalau aku nak diam Allah izin diam. Tangan kita ni Allah izin diam. Kalau Allah tak izin diam, dia akan bergerak sepanjang masa. Dia akan bergerak sepanjang masa, yang kita panggil ketar. Kenapa terketar-ketar dia ni? Tanya dia, kenapa Tuan Haji tak berhenti ni? Jangan tanya dia, memang dia nak berhenti tapi tak boleh berhenti. Orang penyakit Parkinson kan, bergerak aja. Ada saya pernah cerita kat tuan-puan, satu kes baby baru lahir, patient saya baru lahir keluar je dalam perut, lahir je tuan-puan,
2-3 minit, 2-3 jam bergerak kiri kanan. Orang panggil sawan epilepsi baby. Kaki dia ni, badan dia ni, dia melawan arus. Separuh badan ke bawah bergerak sebelah kanan, kemudian separuh badan ke atas bergerak sebelah kiri. Jadi yang belah bawah tu kanan, ni kiri. 40 hari 40 malam bertemu dengan saya, ataupun saya wakilkan kawan saya yang pergi tolong rawat. Hari yang ke-41 bergerak. Kenapa tak boleh diam? Kerana Allah Ta'ala tak izin untuk baby ni diam. Dia bergerak melawan arus, kiri kanan, pening tuan-puan. Ibu dia ni, parent ini, ibu dia ni masih muda lagi, anak 3. Apabila hari ke-41 Allah izin diam, menangis ibu ni. Dia kata 40 hari saya ustaz tak tidur malam. Tak sampai hati saya nak tengok baby saya dengan beraum, menangis, mulut tak berhenti menangis, dan badan bergerak tanpa henti 41 hari, bayang. Hanya minum susu je. Kenapa tuan-puan? Allah tak izin untuk diam. Kerana diam ini perbuatan Allah Ta'ala, dan gerak juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kita nak berhenti tuan-puan? Nak kena cari titik dia. Dan tiada kuasa diam melainkan jika didiamkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian pula sekalian sebab yang bangsa adat pada hakikatnya tiada ada yang mempunyai bekas sendirinya, maka api tiada menghanguskan, dan air tiada membasahkan, dan makanan tiada mengenyangkan, dan pisau tiada melukakan, dan ubat tiada menyembuhkan. Tetapi hangus dan basah dan kenyang dan luka dan sembuh itu semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Cuma Allah cipta sebab. Kita kenapa sebab? Kenapa terpotongnya? Kerana tajamnya pisau. Kenapa terbakar? Kerana panasnya api. Kita nampak api yang memanaskan. Api itu asbab. Api itu sebab. Ubat itu sebab untuk menyembuhkan. Makanan sebab untuk mengenyangkan. Jangan kita nampak sebab, tapi nampak orang yang mencipta sebab. Kenapa? Kerana hakikat tujuan kita belajar ilmu akidah supaya kita nampak Tuhan yang mencipta makhluk. Sebab itu barang yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Mati. Hari ini tuan-puan berapa ramai orang tak nampak. Mati itu asbab Allah buat. Sebaran sebab, sama ada sakit dia, sama ada aksiden, ataupun tidak ada benda lain, tuan-puan, dia akan sebut sakit tua. Ataupun dia akan sebut juga kenapa mati Tuan Haji. Semalam kita dah sembang sama-sama, semalam kita mengetai sama-sama, tiba-tiba pagi mati. Dia kata mati mudah, tak ada sakit apa, tiba-tiba mati. Dia tak nampak juga yang Allah Ta'ala yang mematikan. Tujuan kita tuan akan nampak Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang mempunyai bekas sendiri. Bawah tu titik tuan, kita baca ekspres supaya titik di bawah tu, supaya lepas Ramadan ni takkan sambung. Tempat yang orang panggil noktah yang elok, tak berhenti tengah jalan. Adapun api dan air dan pisau dan makanan dan ubat, maka iaitu tiada baginya melainkan semata-mata menyertai jua. Yakni Allah Ta'ala telah berlaku adat dengan menjadikan hangus serta dengan sentuh api, dan menjadikan basah disertakan dengan menyentuh air, dan membuat kenyang disertakan dengan masuk makanan ke dalam perut, dan membuat luka disertakan dengan menyentuh pisau, dan membuat sembuh disertakan dengan berubat. Dan demikian pula sekalian sebab yang bahasa adat kiaskanlah olehmu, dan demikian lagi telah berlaku adat. Wallahu a'lam. Ini penutup kepada, kita tinggal sikit tuan-tuan, penutup bulan depan sebelum kita masuk ciri yang ke-7. Sebab penutup ini dia berkaitan dengan usaha ikhtiar. Walaupun kita dah sebut tadi apa dia usaha, tapi kita sambung bulan depan. Sebelum kita masuk ciri yang ke-7, kita akan buat conclusion sedikit berkaitan dengan apa dia usaha sekali lagi, supaya kita betul-betul faham. Sebut usaha, terus
spontan di minda kita, kita nampak apa dia usaha. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bincang bulan depan lepas hari raya Aidil Fitri ke-7, iaitu qudrah, ciri yang bernama qudrah. Ini ciri ada 7 lagi, tak banyak tuan-tuan, lebih kurang baki 7 ciri lagi untuk kita katakan modul ini. Selepas kita katakan modul ini, kita akan malam ini kita ambil alih kitab Wisyahul Afrah. Kan kita ada satu kitab lagi fiqh. Jadi khatam yang ni tak lama nak khatam. Malam ini kita akan teruskan dengan kitab Wisyah. Dia lagi cepatlah 2 khatam kitab Wisyah tu baru kita pun khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.